وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Okay, Pakcik. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Pakcik? Latar belakang Pakcik, nama penuh Abdul Mazin bin Abdul Jamil. Berasal daripada kampung Perayaan Dekat ni lah. Dekat area sini Jadi lah. boleh sini lah, kampung Perayaan Dekat. Bukit Candan, Kuala Kangsar. Lepas tu Pakcik lahir tahun 50. Tahun 50 50. Dan umur sekarang 69 tahun. 69 tahun. 69 Alhamdulillah. Jadi Pak Mazin buat keris ni daripada keturunan mulanya daripada Yang lah. Yang Pak Mazin tak kenal lah kan. Daripada Tok. Tok, Bapak ke Pak Mazin, generasi Bapak Pak Mazin tu Pak Mazin, generasi yang keempat. Membuat keris ni Pak Mazin daripada umur 12 tahun, daripada umur 10 tahun tengok datuk. Lepas tengok datuk, datang minat. Sampai umur 12 tahun Pak Mazin boleh buat kecil-kecil lah. Daripada kolok parangnya sampai ke keris. Dari situ lah datang minatnya. Pak Mazin buat kolok, parang, keris sampailah pada hari ni. Selain benda tu, antara faktor-faktor yang Pak Mazin minat yang dalam pembuatan keris ni? Pak Mazin minat buat keris ni pertama sekali tengok datuk dulu cara-cara jadi terpikat dengan cara melebur besi, dah siap jadikan keris, dia ada bentuk apa gitu ni. Lepas itu satu pakaian lah Melayu, jadi di situ datang minat nak membuat keris. Kayaknya antara jenis-jenis awal yang Pak Mazin buat waktu dulu, apa antara? Mula-mula Pak Mazin belajar mengenal besi dia. Mula-mula. Tu bahan-bahan macam arang, lepas tu membuat peralatan. Dari situ barulah Pak Mazin cuba macam melebur besi. Dari situlah datangnya lagi minat. Lepas tu Pak Mazin dapat membuat yang keris yang pertama, dinamakan keris anak alang. Anak alang. Keris anak alang ni keris pukai. Sebab di Penanjung ni ada 3 keris, iaitu anak alang, keris pukai, keris lekuk, keris ukur. Itu yang ada 3. Jadi Pak Mazin belajar cara mengenal besi dia, buat keris dicampur dengan 7 besi. Lepas tu 3 besi tu mesti ada lah dalam ciri-ciri wajib keris. ada. Okey Pak Mazin, boleh tak ceritakan pasal tumpahan yang pernah Pakcik terima sebelum ni?
Daripada tahun 60-an, 70-an sampai 80-an Pak Mazin ada menerima tempahan. Dan sebelum itu Pak Mazin ada pergi dia buat demo apa dia Kuala apa gitu ni lah, daripada museum. Lepas tu daripada universiti pun ada. Tahun 80 Pak Mazin menerima tempahan daripada istana lah, istana Perak, buat keris istana lah. Banyak lah, 30 bilah lebih kurang lah. Lepas tu Pak Mazin buat untuk museum punya lah. Daripada situ datanglah orang datang menempah kat Pak Mazin daripada individu dalam Malaysia tu, daripada luar negara pun ada. Sampai hari ni lah Pak Mazin terima tempahan daripada dalam negara sampai ke luar negara, jauhnya Afrika sekali lah. Paling jauh US sampai ada, England ada, Kanada ada. Lepas tu Pak Mazin menerima kunjungan pelancong-pelancong. Lepas tu daripada universiti-universiti, banyak yang datang mari, ada yang buat kajian, ada yang buat apa ni video untuk belajar lah. Kalau untuk anggaran harga pula daripada ke berapa pula kebiasaan? Kalau daripada dia tengok masa, semasa. Kalau masa dalam tahun 80-an tu, masa tu rendah lagi harga dia lah. Lebih kurang dalam harga 1,000 lah. 1,000 setengah gitu. Tapi pada masa ni dia harga barang, lepas tu bahan-bahan dia pun mahal. Jadi nak simpankan dengan dana dia daripada 1,000 lebih sampai ke 2,000 lebih, 3,000 lebih, 5,000 pun ada buat. Tapi tak selalu, yang tertentu je yang buat lah. Orang yang tertentu yang berminat, dia punya tempahan. Tempat yang paling mahal Cik Mazin pernah terima? Ada terima sampai 5,000 lebih daripada pihak sana, ada daripada pihak orang yang berminat lah. Berminat. Pada ini hari pun banyak yang datang menempah. Daripada baru ni, daripada pihak sana Selangor ada buat lembing. Macam tu lah. Orang Mazin semua boleh buat, daripada kerisnya sampailah ke sinasir-sinasir Melayu. Itu saja. Okey, Pakcik, dalam sepanjang Pakcik buat senjata ni kan, bagi Pakcik apa yang paling susah nak dibuat? Ambil masa paling lama? Dia yang paling lama, paling susah. Jadi keris ni semua dia susah. Tapi yang cara melebur besi ni untuk menyatukan besi. Dia unik ni, dia kuala yang Pak Mazin buat ni. Dia tidak menggunakan alat kimia, tidak menggunakan bahan pijo untuk mencairkan besi. Itu yang paling rumit, lama buat dia. Nak lebur tu besi tu jadi sebati, disantumkan jadi seketul besi baru menempur. Itu paling rumit. Lepas itu membuat ulu dia. Membuat ulu dia kurang-kurang pun macam Pak Mazin buat kadang 1 hari lah. 1 hari untuk buat ulu tu saja, belum lagi dia proses untuk mencuci apa. Buat dia punya bentuk ulu dia. Tu kalau ulu ni berbagai. Keris ni berbagai macam mana dia ada. Kalau dia semenanjung ni, keris semenanjung ada 2, 3, 5 jenis ulu lah yang popular dia. Yang pertama ulu Jawa Demam. Jawa Demam ni dia berkepala orang, tapi Malaysia kita di Islam ni tak pakai lah. Nama dia Jawa Demam lagi. Dia ubah ayam teling, ayam sejuk, pinggang kongga, buah jering, lepas tu pekaka, tapak kuda. Itu jenis-jenis hulu. Itu susah buat tu. Dan sarung dia pun susah dia. Dia sebab sarung ni dia gunakan kayu yang terbaik, yang keras. Dia kayu sampir ni dia kayu yang melintang. Lepas tu dah dikorek tebuk mengikut ukuran keris, baru disambung pula. Lepas tu dia ada batang sarung dia, tebuk batang sarung dia pula. Lepas tu buat dia punya buntut. Tu rumit teruk. Dia keris ni nak siapkan sebilah keris, dia menempa dia anggaran seminggu. Siap. Sampai untuk menaikkan dia punya pamor lah. Dengan dipupuk selama seminggu. Tu.
Dah terkeris. Lepas tu baru dia buat sarung lah. Tu perkara yang apa ni, rumit dia buat keris ni. Bukan macam buat golok. Buat golok ambil satu besi kita tempur boleh buat sarung, apa sarung tak. Tapi kalau sarung surian apa gitu ni, tu kayu yang keras lah. Kayu yang buat keris ni, dia tak kayu yang berkualiti. Yang pertama kali ikut orang dulu-dulu dia buat kayu kemuning. Hari ni pun Pak Mazian dia buat kayu kemuning. Lepas tu dia punya batang sarung dia kayu serian. Tu. Dia mesti 2, ada 3, 4 jenis kayu. Kalau nak satu apa? Sepasang. Kalau surian semua. Ada juga yang buat macam tu. Tu. Senjata yang paling pakcik jarang buat, yang orang ada tempah tapi pakcik dapat dalam tak banyak tempahan senjata tu. Dia pakcik pernah tempah barang yang tak banyak. Barang ni tak pernah dengar orang pun. Iaitu dulu ada. Dia nama dia Bledo. Bledo. Bledo ni dia besi bulat, mata dia tengah 3. Bukan, dia tengah 3. Dia selalu duduk dalam tongkat. Tu senjata yang tak pernah orang dengar tu. Tepi bukan. Itu ada Zaman sekarang ni orang dah tak ada tempah lagi lah. Orang tak tahu pun benda tu. Tu faham, bukan sebab tak ada orang tak tahu. Tapi kalau orang tahu orang buat. Dia selalu duduk serba tongkat. Tu pasal Pak Mazin yang di sini banyak barang yang orang tak tahu Pak Mazin buat. Macam Bledo, macam lawi ayam uas tebu. Orang tak tahu tu. Dan senjata-senjata lain pun ada tu. Macam orang buat apa ni, senjata Kedah punya, dia namakan wali jantan. Orang tak tahu. Tak tahu. Wali Bentuk dia macam jantan. mana? Wali jantan. Bentuk dia macam pisau jari pekan. Tapi dia punya ulu terbalik. Dia lain dia punya tu. Lepas tu rencong. Rencong ni senjata orang Melayu Aceh lah. Tu pun 1, 2. Rencong Aceh. Tumbuk lada. Tumbuk lada tu ada biasa dengar kan. Badik pun biasa dengar. Tapi pakcik ada buat. Mengikut pengalaman pakcik dalam bidang pembuatan keris ni, boleh pakcik ceritakan sedikit tentang sejarah permulaan keris dan dari mana ianya berasal? Dia sejarah pembuatan keris ni bermulanya daripada dia bawa daripada Indonesia lah, iaitu turunan Bugis, Majapahit datang ke Semenanjung. Sejarah keris ni bermulanya dia senjata tajam. Senjata tajam ni dia bernama lembing lah, yang Pak Mazin ada buat tu. Lembing, ulunya panjang, jadi itulah yang dinamakan lembing. Bila ulu tu panjang, kata orang perempuan, buat ulunya pendek, dinamakan keris. Boleh sisir di pinggang. Jadi orang perempuan kata orang lelaki tidak boleh membuat keris. Jadi orang lelaki ni dia tengok dapat satu ilham daripada tangkai nyor tu, dia ada bengkok, dia ada lekuk kan. Daripada situlah mulanya keris lelaki. Dia bermula dengan tekuk 3 dia buat lah. Tekuk 3 nandakan sampai pada hari ini 3 bilah keris yang menanjung. Yang pertama keris anak alang, bawah daripada 15 inci, ke atas daripada 15 inci tu nama dia keris hukum. Yang ketiganya keris lekuk tadi. Dari situlah pasangan keris ni, yang lekuk ke jantan, yang betina ke keris perempuan, keris pukai anak alang. Lepas itu barulah dia buat lekuk 5, lekuk 7, lekuk 9 dan seterusnya, luk-luk yang ganjil sampai ke 21 lekuk lah. Tapi yang biasa orang pakai daripada dulu ni keris panjang lebih kurang 21-22 inci. Lepas itu pula keris luk 5, luk
7 lot 9 yang tu. Sebab lot 5 ni keris istiadat, keris lot 7 pahlawan panglima pakai lah sampai lot 9. Itulah dia punya unsur asal sejarah keris tu. Daripada situlah datangnya yang Pak Majen ada cerita mula tadi, dan bahagian ulu yang keris ini pakai macam ini dia punya ulu dia. Macam itulah. Selain itu buatan keris ni juga Pak Cik pernah gunakan dalam istiadat orang jemput untuk istiadat pertabalan ke untuk apa-apa program pertunjukan. Pak Mazin ni daripada tahun 70-an lagi. Masa tu Datuk Syahrul Yub jadi pengarah muzium datang kemari. Pemulanya masa tu bapa ada lagi lah. Dia ambil Pak Mazin dengan bapa pergi buat demo mula-mula di Muzium Negara. Lepas tu sepanjang ni lah sampai tahun 80-an dan sampai di Mesti Melaya pun ada buat demo. Lepas tu tahun 90-an Pak Mazin ada juga pergi buat demo di Kuala Lumpur tu lah. Lepas tu buat demo di sana Kedah pun ada. Masa tu dia ambil tangan Kedah buat keris istiadat dia. Ada. Pak Mazin tahun 2006 Pak Mazin dia jemput pergi ke Universiti Melaya untuk membuat falsafah keris dan seminar keris masa tu selama 4 hari. Ada katil, ada tilam, ada siang, ada malam. Dah banyak kali bagi salam, tak pernah pun nak jawab salam. Okey, dari situ sajalah interview kami bersama si Pandai Besi. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Like dan komen. Assalamualaikum. Alam.